Okay, lain kali siapa yang ingat tu, ingatkan saya untuk record. Sekarang ni dah sampai ke malleable cast iron. Alright. Kemudian selepas graphitization tu kita lakukan cooling. Ya. Cooling ni. Di mana cooling ni kaedah untuk sejukkan dia pun berbeza-beza lah. Bergantung kepada jenis malleable cast iron tu. Bergantung kepada kandungan karbon sebenarnya. Ya. Sama ada dia fast cool, ya, daripada 740 hingga 760 darjah Celsius. Lepas tu slowly cool. Kemudian ataupun slowly cool hingga 870 darjah Celsius, kemudian air cooled ataupun cool in the furnace, ya. Cool in the furnace bermaksud slow cool lah, ya. Sampailah suatu temperature, kita homogenizkan dia, lepas tu quench in agitated oil, ya. Lepas tu kita sejukkan dengan cepat, ya. Quenching ni adalah sejukkan dengan cepat. Right? Okay, ini adalah application bagi malleable cast iron. Jadi dia banyak digunakan dalam produk-produk untuk menghasilkan train, frame, suspension, wheels, ya. Lagi banyak lagi lah, bearing caps, steering gear housing, ya, draft line yokes, connecting rods, ya, macam dalam rajah tu, ya. Right? Okey, jadi habis berkenaan dengan cast iron. Ya. Jadi cast iron tadi dia ada berapa jenis? 4. 4 jenis. Apa dia? White cast iron. White cast iron. Ada kau tak tahu. Grey cast iron. Ductile malleable cast iron. Okey, betul, ya. White cast iron, grey cast iron, ductile cast iron dan juga malleable cast iron, ya. Apa yang membezakan antara keempat-empat jenis tu? Ada burn. jumlah karbon dengan silikon. Dia sebenarnya yang membezakan antara empat-empat tu ada bentuk karbon di dalam dia. Ya. Kalau white cast iron tadi, karbon dia dalam bentuk iron carbide. Jadi dia jadi white kalau kita tengok permukaan dia. Grey cast iron tadi, karbon dia dalam bentuk graphite. Graphite flakes, ya. Jadi bila kita tengok permukaan dia warna kelabu. Ya. Ductile cast iron, dia punya graphite dalam bentuk apa? Bullseye. Bullseye, bentuk bulat-bulat kan? Ya. Dan malleable cast iron bentuk apa? Irregular nodule. Irregular nodule. Okey, bagus. Ini siapa dia yang nampak rambut je ni, Haziq? Wah, rambut je nampak Awak tidur Ada. Tak. Okey, right. Menulis. Tengah menulis. Bagus, Haziq ya. Next, ni okey. Sedap sini. Ini ke? You got. Okay. Alright, kita akan pergi kepada topik seterusnya. Kita akan pergi kepada topik seterusnya di dalam metal ni, iaitu non-ferrous metal dan juga non-ferrous alloy. Ya. Jadi ingat lagi, metal ni terbahagi kepada dua, satu ialah ferrous dan satu lagi ialah non-ferrous. Ya, ferrous yang kita belajar tadilah. Ya, ferrous boleh jadi steel dan juga cast iron. Okey, jadi sekarang ni kita tengok jenis yang kedua dalam kategori metal, iaitu non-ferrous alloy. Okey. Okey, jadi non-ferrous ni dia ada banyak lah kan. Semua yang kita belajar ni memang ada banyak, ya. Non-ferrous ni adalah metal yang selain daripada ferrous lah, ya, yang bukan besi. Ya, jadi dia boleh jadi metal-metal yang biasa seperti aluminium, copper, magnesium. Ini metal biasa lah, ya. Dia boleh jadi juga alloy-alloy yang boleh tahan suhu tinggi dan juga kekuatan dia tinggi. Ya, macam tungsten, ya, tungsten, tantalum, molybdenum, ini dia tahan suhu tinggi dan tahan dan mempunyai kekuatan yang tinggi.
Ya. Jadi non-ferrous ni memang banyak, tapi tak semua kita pakai kan. Dia ada beberapa non-ferrous metal yang popular. Ya. Jadi non-ferrous yang popular yang banyak orang pakai adalah yang ni. Aluminium alloy, cuprum alloy, magnesium alloy, nickel alloy. Lepas tu kita ada super alloy, yang ni ada macam-macam, dan kita ada refractory metals. Ya. Refractory metal kita ada niobium, tantalum, tungsten, molybdenum. Ya, itu refractory metals. Ya, super alloy kita ada super alloy yang ferrous base, nickel base dan juga cobalt base. Ya. Untuk metal-metal non-ferrous yang lain tu dia ada macam-macam lagi lah. Ya. Contohnya macam aluminium alloy ni kita ada masukkan cuprum, magnesium, mangan, silikon, zinc. Ya. Cuprum pun sama, magnesium pun sama, nickel pun sama. Ya, dia ada macam-macam jenis. Alright. Okey, apa sifat-sifat yang umum bagi non-ferrous metal ni? Kebanyakannya non-ferrous metal ni dia adalah ringan, lightweight. Ya. Kemudian dia ada high strength to weight ratio, ya, bermaksud dia ringan dan kuat. Ya. Dia mempunyai high temperature properties yang bagus, mempunyai oxidation resistant, corrosion resistant, dia ada yang biocompatibility dan mempunyai thermal dan electrical conductivity yang bagus untuk non-ferrous metals. Cuma kelemahan non-ferrous metal ni dia adalah high cost. Ya, harga dia mahal. Ya, sebab itulah bila kita nak pilih metal yang paling sesuai untuk kita guna, biasanya kita guna ferrous metal lah. Ya, sebab ferrous metal tu murah. Cuma ferrous metal ni dia tak ada sifat-sifat ni. Sifat-sifat ni dia tak ada pada ferrous metal. Alright. Okay, ini adalah dia punya sifat umum bagi non-ferrous alloy lah. Ini non-ferrous alloy ni tadi saya dah sebut dah. Yang ni adalah sifat umum bagi aluminium. Sifat umum bagi aluminium biasa dia yang paling popular sekali dia ada high strength to weight ratio. Ya, bermaksud dia ringan dan kuat. Okay. Dia ada high thermal and electrical conductivity, ya, pengalih haba dan elektrik yang bagus, good corrosion resistant dan good manufacturing properties. Okay. Next adalah magnesium. Magnesium ni bagus dia adalah the lightest metal. Ya, logam yang paling ringan. Ya. Tapi kalau ringan dan kuat, kita aluminium lah bagus. Tapi yang paling ringan adalah magnesium. Ya. Dia punya strength to weight ratio dia adalah good saja. Ya. Kalau aluminium tu high strength to weight ratio. Alright. Next ada copper. Copper ni yang bagus dia lah dia ada high electrical and thermal conductivity. Ya. Pengalih elektrik dan haba dia lagi bagus daripada aluminium. Okay. Next dia ada good corrosion resistance, ya, dan dia ada good manufacturing properties. Okay. Next super alloys. Super alloy ni dia adalah alloy yang mempunyai good strength and resistance to corrosion resistant at elevated temperature. Pada suhu tinggi. Itu bagus dia super alloy ni dia boleh digunakan pada suhu tinggi. Titanium. Titanium ni dia mempunyai the highest strength to weight ratio of all metals. Itu sifat titanium. Paling kuat bila kita bandingkan dengan berat, ya. Good strength, good corrosion resistant at high temperature. Okay. Next adalah refractory metals. Refractory metal ni contohnya molybdenum, niobium, tungsten, tantalum. Ya. Refractory metal ni sifat dia adalah dia high strength at elevated temperature. Ya. Dia tahan suhu tinggi. Jadi sebab tu kita panggil dia refractory. Ya. Refractory ni adalah kegunaan-kegunaan pada suhu tinggi. Kemudian kita ada precious metals. Precious metal ni adalah gold, silver, platinum. Ya. Gold, silver, platinum ni dalam kategori precious metals. Kita jarang gunakan untuk komponen-komponen engineering yang kegunaan structure. Ya. Gold, silver dan platinum ni banyak guna untuk precious, untuk barang-barang kemas dan juga dalam bidang elektronik. Okay. Dan dia ada general good corrosion resistance. Right?
Okay, typical examples of non-ferrous ialah macam aluminium. Aluminium ni kita gunakan untuk cooking utensil, periuk, barang-barangan dapur tu banyak digunakan aluminium. Aluminium juga digunakan untuk aircraft, badan kapal terbang, dibuat daripada aluminium. Copper wire ni banyak digunakan untuk elektrik, dawai elektrik. Zinc banyak digunakan untuk galvanized metal, jadi besi tu kita salutkan dengan zinc, kemudian dia gunakan untuk car bodies. Titanium dia banyak dalam jet engine, jet engine punya turbine blades, dalam orthopedic implants, titanium ni boleh digunakan dalam badan manusia, tantalum untuk rocket engine, contoh dia suatu turbofan, kipas dalam jet engine Boeing 757 ni dia mengandungi suatu alloy yang ada titanium, nikel, kromium, kobalt, aluminium, niobium, tantalum. Campuran kepada semua metal tu digunakan dalam jet engine. Ini contoh jet engine lah, pernah tengok ke jet engine? Kalau pergi korang tak boleh nak melawat kilang kan, sebab ada PKP kan. Kalau boleh melawat kilang maintenance kapal terbang, boleh tengok jet engine. Aerod ke, boleh tengok jet engine. Jadi dalam jet engine ni memang dia guna alloy-alloy yang paling bagus lah, super alloy. Contohnya kat sini dia ada pakai titanium alloy. Ini bukan kaleng-kaleng punya alloy lah, bukan biasa-biasa. Lagi dia ada titanium aluminium alloy, titanium nickel alloy, ini semua adalah alloy yang super alloy. Okay, alright, boleh ikut Boleh. Okay. Pembahagian bagi non-ferrous metal ni biasanya dia bagi kepada dua, sama ada cast alloy ataupun wrought alloy. Dia tak macam steel tadi, tak macam ferrous metal tadi. Ferrous metal tadi dia bahagikan sama ada cast iron ataupun steel. Untuk non-ferrous dia pecahkan kepada cast alloy dan wrought. Cast alloy ni adalah produk-produk yang kita hasilkan melalui proses casting. Bermaksud kita datang daripada cecair. Dalam keadaan cecair, jadi kita sejukkan dia akan memejal menghasilkan produk. Wrought alloy ni dia punya produknya datang daripada solid. Sebenarnya solid metal tu pun datang daripada liquid jugalah, tapi biasanya dia hasilkan dalam bentuk bar, dalam bentuk-bentuk yang standard bar. Lepas tu barulah kita proses dia, kita potong dia, kita ketuk dia. Kalau datang daripada solid tu kita panggil wrought alloy, right? So cast alloy ni sebab apa kita castkan dia? Sebab dia bersifat brittle. Kalau kita nak potong, nak ketuk dia bersifat brittle. Jadi kita tak boleh lakukan forming dan juga shaping yang standard. Kalau wrought alloy ni kita boleh lakukan mechanical deformation. Alright. Okay, so kita akan tengok kepada non-ferrous metal yang pertama, iaitu aluminium alloy. Okay, aluminium alloy ni dia banyaklah kegunaan dia. Dia telah banyak growth lah, abundant, banyak di dalam bumi, dan dia adalah lightweight, dia ringan, specific gravity dia 2.7 saja. Sifat dia adalah moderate to high strength, dia ada electrical and thermal conductivity yang bagus, high ductility, dia ada corrosion resistant. Kenapa ada corrosion resistant? Sebab dia ada oxide kat permukaan luar dia, iaitu aluminium oxide. Dia ada reflectivity yang bagus. Reflectivity ni bermaksud dia kilat, aluminium ni dia berkilat sampai boleh jadi cermin. Okay, dan dia bersifat non-magnetic. Okay.
Okey, kaedah fabrication dia biasanya dalam bentuk kita buat rolling, ya, rolling dan juga extrusion. Ya, ini kaedah-kaedah secara route lah ya, secara route. Ya, rolling kita gelakkan dia ataupun extrusion. Extrusion ni kita tekan dia masuk ke dalam dalam suatu acuan. Ya, extrusion ataupun dalam bahasa Melayu adalah penyempritan. Itu adalah extrusion. Ya, macam nak menghasilkan kuih samprit. Ya, tahu tak kuih samprit? Tahu. Kuih samprit tu dia kita tolak dia keluar masuk dia lubang dia ada lubang keluar je. Di tengah. Kuih samprit ya. Itu adalah macam metal punya extrusion macam itulah ya. Okey, jadi dia ada machinability yang bagus, is good ya, tapi dia boleh jadi gal ya, gal. Gal ni apa dia? Gal ni ialah dia punya metal tu dia melekat kat kita punya tool. Macam pen kita ni kan kalau kita tulis, bolpen kita kat ujung mata dia tu dawat melekat kan? Ada tak? Korang dah lama tak menulis Ada. Dawat dia melekat kat hujung mata pen. Itu gal lah nama dia, gal. Ya. Jadi metal tu boleh melekat kat tool yang kita bila kita potong ke ya. Itu nama dia gal. Ya. Itu sifat aluminium lah. Jadi macam saya sebut tadi, ferrous metal, non-ferrous metal dia terpecah kepada cast ataupun wrought ya. Jadi aluminium pun ni ada jenis cast ya ataupun jenis wrought. Okey. Jadi cast ni kita dapat daripada liquid lah ya. Jadi pada wrought ni dia datang dia adalah daripada sheet, plate dan juga foil ya. Sheet, plate ataupun foil. Apa beza sheet dengan plate? Plate ni lagi tebal daripada sheet. Ya. Foil ni lagi nipis. Ya. Dia juga dalam bentuk rod, bar, wire ataupun tube. Ya. Dalam bentuk standard ataupun special extruded shapes. Ya. Jadi dia boleh extrude ya dalam bentuk-bentuk yang contohnya I-beam, ada bentuk I, bentuk T ya. Dan dalam bentuk dalam jenis forging ataupun impacts ya. Okay. Dan aluminium ni juga boleh kita hasilkan datangnya daripada powder ya. Jadi sebuah aluminium tu kita mampatkan dia akan jadi solid ya. Itu adalah kita hasilkan daripada powder. Okey, jadi application dia ada banyak dalam building structures, dalam scaffolding dan juga ladder ya, tangga ada yang buat daripada aluminium. Scaffold ni adalah bila orang buat bangunan tu dia ada scaffold kan, tempat dia berpijak dia macam tangga juga. Scaffolding. Transportation pun banyak dalam aerospace ya, untuk truck, bus, trailer, railway ya, dalam machinery untuk non-sparking tools, roof, untuk tanks ya, vessels, jigs, patterns, instrument ya, dalam consumer iaitu untuk refrigerator, furniture ya, banyak kegunaan aluminium ni. Okey, dalam electrical ya, untuk pure aluminium, kalau pure aluminium dia punya conductivity dia sebenarnya lagi bagus daripada copper. Ya. So dia digunakan dalam conductor, heat sinks, capacitor, waveguide, antennas ya. Sebagai reflector pun boleh ya, untuk mirrors ya. Dia boleh dibuat cermin. Ya. Buat cermin. Ya, searchlights ya. Loft insulation ya, bumbung rumah tu dia boleh kita boleh insulate menggunakan aluminium. Ya. Jadi rumah tu dah tak panas lah. Ya. Yang ni kadang-kadang kalau korang tengok di bumbung-bumbung rumah dia ada ya, letak ni insulation aluminium ni. Untuk packaging pun banyak, kita punya air minum ya, tin air tin kita dibuat daripada aluminium ya. Aluminium foil ini mesti biasa pernah dengar kan, aluminium foil ya, kat dapur untuk bungkus makanan ya.
pembungkus makanan, ya, bekas makanan. Dan aluminium ni bagus dia adalah airtight, ya, udara tak boleh nak masuk. Kemudian aluminium juga dalam bentuk powder dan juga paste digunakan untuk buat paint, ya, cat, printing, pyrotechnics, dalam mercun, ya, mercun bunga api ada aluminium dalam dia, dan juga thermite welding. Okey, itu adalah application dia. Dia punya limit pula, limit kepada kegunaan dia adalah dia tak boleh suhu yang tinggi sangat, ya, daripada minus 240 sampailah 200 darjah Celsius saja, ya. Hingga 350 darjah Celsius untuk special alloys, hingga 480 darjah Celsius tapi short period saja for jenis alloy yang ni, dispersion strengthened. Okay, lagi kelemahan dia adalah low modulus of elasticity, ya, dia perlukan stiffening, ya. Jadi aluminium ni dia tak kaku, ya, dia tak stiff, ya. Okay, inferior wear, ya, dia tak tahan haus, ya, inferior creep, ya. Ingat lagi saya sebut apa dia creep hari tu, dan inferior fatigue properties berbanding dengan steel, ya. Fatigue ni apa dia? Tahu apa dia fatigue? Fatigue dalam bahasa Melayu apa? Sekejap. Penat. Mana Penat kan? Fatigue. Penat, letih. Ataupun Tepek. istilah dia dalam metal kita panggil lesu. Ya? Metal tu mengalami fatigue, metal tu mengalami lesu. Ya? Fatigue ni apa yang berlaku ialah kalau metal tu mengalami cycle load, beban yang berulang-ulang. Ya, jadi beban yang berulang-ulang, metal kalau beban yang berulang dia boleh patah. Ya, sama macam manusia, bila kita kenakan beban kepada manusia tu berulang-ulang kali, dia rasa lesu. Ya, jadi sama juga dengan metal, dia boleh patah kalau dia kena beban yang berulang-ulang, cycle. Alright. Okey, kita tengok route punya group, dia punya numbering system dia, ya. Jadi numbering system dia bergantung kepada apa unsur yang dimasukkan ke dalam aluminium tu, ya. Untuk pure aluminium yang hingga 99%, dia punya numbering system dia ada pakai 4 nombor, tapi nombor pertama dia untuk pure aluminium dia mula dengan 1, ya. Kalau mula dengan 2, kita masukkan cuprum. Nombor yang 3 masukkan mangan, dan seterusnya lah, ya. Yang others adalah bermula dengan 8. Okey? Right. Jenis-jenis aluminium alloy ada beberapa jenis, iaitu yang pertama adalah strain hardened alloy. Ya. Kemudian kita ada precipitation hardened alloy. Kemudian kita ada dispersion strengthened alloy, ya, ada 3 jenis kat situ lah, ya. Dan kebanyakan dia yield strength dia boleh sampai daripada 28 megapascal sampailah 1050 megapascal, ya, tinggilah, ya. Okey, sampai 1050 megapascal. Okey. Strength increases at low temperature, ya. Jadi pada suhu rendah dia baguslah, ya, kekuatan dia bagus, dan dia ada satu sifat ni kita panggil no ductile brittle transition, ya. Dia tak bertukar jadi brittle lah, ya, brittle, ya. Apa maksud brittle ni? Rapuh, ya, rapuh, ingat lagi, ya. Okey. Kita tengok yang ni, strain hardened alloy, ya. Strain hardened alloy ni dia ada beberapa pecahan lagi bergantung kepada heat treatment dia apa. Ya, jadi kat sini ada heat treatment jenis O, jenis F, H1X, H2X, H3X dan seterusnya. Ini adalah description kepada dia punya heat treatment. Okey. Okey, jadi tadi grup tadi dia bermula daripada 1 sampai 8. Ya, apa dia ni? Okey, yang ni lah. Yang X ni,
dia cerita dia X tu. Apa maksud X tu? X tu boleh jadi 0 hingga 9. Contoh dia lah, kalau X sama dengan 8, kita lakukan 75% cold thickness reduction. Ya, kita kecilkan dia punya cross section dia sebanyak 75%. Okey? Itu dia punya numbering system lah. Contoh dia macam ni, 5083H116, ya, dia telah dilakukan special heat treatment, ya, to reduce exfoliation attack. Exfoliation ni apa dia? Exfoliation ni adalah serangan kepada marine, ya. Jadi dia tak dapat diserang oleh macam lumut, algae, ya. Bila letak dalam laut, dia tak ada serangan-serangan daripada bahan-bahan marine tu, ya, exfoliation attack. Okey. Kemudian di hujung nama alloy tu juga kita ada tambahan lagi temper designation nama dia, ya. Jadi kita lakukan heat treatment seterusnya, kita panggil temper, ya. Jadi di hujung dia kita letak lagi numbering ni, T1, T2, T3, T4 dan juga T5. Ya, itu sampailah T10 ni adalah temper designation. Okey. Ini adalah untuk jenis-jenis strain hardened alloy. Okey. Kemudian kita tengok jenis alloy aluminium yang lain, kita ada alclad, ya, alclad. Alclad ni adalah kita lapiskan aluminium tu dengan metal lain. Ya. Jadi kita ada pure aluminium, kita roll bonded, ya, kepada metal lain, ya. Jadi kita ada metal yang lain, kita gelitkan metal tu ke atas aluminium, ya. Jadi dia jadi alclad. Okay. Next kita ada aluminium lithium, ya, itu kita masukkan 1 hingga 4% lithium, dia akan meningkatkan strength, meningkatkan elastic modulus. Ya, ingat lagi tadi kelemahan bagi aluminium adalah dia punya elastic modulus dia rendah. Dia tak berapa kaku. Ya, jadi dia boleh increase dengan kita tambah lithium. Dan tambah lithium boleh menjadikan dia jadi lagi ringan, ya, lowers the density. Okey. Jadi bila kita tambah lithium, dia akan menghasilkan lithium tu membuat suatu sebatian, iaitu sama ada Al3Li, yang ni lah, Al2CuMg, Al2Cu-Li, ya, dia akan terkeluar, menyebabkan dia jadi bagus, ya. Dia akan jadi good weldability, high strength, ya. Kelemahan dia adalah jadi inferior toughness, inferior ductility, dan dia boleh mengalami stress corrosion, ya. Jadi untuk aluminium lithium ni digunakan untuk aerospace. Right? Okey. Alloy-alloy bagi aluminium ni, sifat fabrication dia lah, dia lebih mudah di mesin berbanding dengan steel. Ya. Cold and hot workability dia excellent, ya, lebih bagus daripada steel lah, ya. Mudah untuk kita kerjakan dalam sejuk dan juga panas, ya. Kita boleh lakukan extrusion yang kompleks, dan kita boleh lakukan joining dengan berbagai kaedah ni lah, ya, fusion, non-fusion, brazing, soldering, adhesive bonding dan juga mechanical methods. Okey, dan sifat weldability dia, itu maksud dia kebolehan dia untuk kita lakukan welding, ya, kebolehan untuk kita lakukan himpalan, ya, depends on the welding process, ya. Jadi dia boleh menggunakan kaedah GTAW dengan GMAW, ya. Ini anda belajar semester depan ni, ya, gas tungsten arc welding dengan gas metal arc welding, ya. Dan juga untuk jenis alloy 2014 ni kita tak boleh lakukan brazing, ya, tak boleh lakukan brazing. Ini adalah contoh-contoh produk alloy aluminium, ya, dia boleh dibuat engine, ya, engine block, ya. Aluminium engine block, ini engine untuk Audi A2, ya, dibuat daripada aluminium, ya. Aluminium bottle, ya, mungkin ada yang pakai, ya. Alright, boleh? Jadi itulah berkenaan dengan aluminium, ya. Boleh teruskan? Take 5.
Jap, Expired. Boleh. Dah pukul 3 jadi kita take 5 dulu ya. Boleh. Break 5 minit. Kita sambung balik 3-6 minit. Penat sangat tu.
Alright, jom sambung. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita dah habis satu jenis metal non-ferrous iaitu aluminium. Ya, aluminium ni sifat dia bagus, dia ringan, ya, pengalih elektrik dan haba yang bagus. Ya. Next adalah kita tengok copper. Ya, copper dan juga alloy copper ni. Ya. Okay. Copper ni sebenarnya adalah the first metal made by man. Ya, dia dalam sejarah dia copper ataupun tembaga, tembaga dia adalah metal yang pertama lah yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi kita ada copper alloy, kita ada bronze. Ya, bronze ni adalah copper alloy, brass. Ya, brass ni adalah copper alloy, bukan beras untuk buat nasi tu. Brass ataupun brass, ya, brass. Ya, dalam bahasa orang putih, ya. The first alloys made by man, ya. Okay, even disebabkan adanya copper alloy inilah orang boleh hasilkan duit. Ya, menyebabkan kita boleh ada currency for trade. Ya. Sebab copper ni dia ada corrosion resistant. Jadi bila kita buat dia sebagai duit, boleh tahan lama, ya, duit tu. Ya. Tapi sekarang ni orang dah tak gunalah hasilkan duit shilling menggunakan copper lah, sebab dia dah mahal. Ya. Copper paling banyak digunakan sebagai pengalih elektrik, conducting electricity. Ya, jadi banyak digunakan dalam bidang elektronik lah. Ya. Copper masih lagi digunakan dalam marine application, ya, disebabkan oleh sifat corrosion resistance dia. Ya, tapi sebenarnya dah kurang lah, ya, dalam penggunaan marine, ya, dia guna benda lain. Okey, jadi copper ni ataupun cuprum, ya, dia punya simbol dia adalah Cu. Dia punya kepentingan dia kedua selepas besi, ya, next to iron. Ya. Dia mempunyai good heat and electrical conductivity dan juga resistance to corrosion. Okey, ini adalah dia punya numbering system dan juga dia punya group dia. Jadi dia terbagi kepada dua, sama ada route ataupun cast. Ya, jadi sebagai contoh copper, ya, cuprum yang tulen, ini C10100 hingga 15500. Ya. Kemudian kita ada high copper alloys yang kita tambah cadmium, beryllium, chromium ataupun besi. Okey. Ya, ada yang tengah menaip tu. Apa saya? Menaip dengan penuh semangat, ya. Kemudian kita ada brass, ya. Brass ni adalah cuprum dicampurkan dengan zinc. Ya. Kemudian kita ada leaded brass, tin brass, tin bronze. Bronze ni apa dia? Bronze ni adalah cuprum campurkan dengan stannum. Ya, bronze ataupun gangsa, ya. Kita ada leaded tin bronze, kita ada aluminium bronze. Aluminium bronze ni adalah cuprum campurkan dengan aluminium. Ya. Kita ada silicon bronze, special brasses, copper nickel iaitu cuprum campurkan dengan nickel, nickel silver iaitu cuprum, nickel dan juga zinc. Ya. Ini kena ingat, kena ingat benda-benda ini. Okey, kemudian jenis cast pula dia ada lagi lah, macam-macam lagi jenis-jenis alloy dia. Okey, kemudian sama macam aluminium tadi, kita ada juga dia punya temper designation, ya. Selepas numbering alloy tu, dia adalah dia punya temper designation, macam mana kita lakukan heat treatment ke atas alloy itu, ya, seperti yang ditunjukkan kat situ lah. Okey, ini adalah lagi contoh-contoh alloy copper, ya, bersama nama komersial dia, ya. Jadi kita ada beryllium copper, ya, kita ada Berylco, ya, kemudian kita ada casting brass, ya. Kita ada brass, ya. Brass ni pun ada banyak lagi, kita ada red brass, Mans metal, devil brass. Kemudian kita ada bronze, ya. Bronze ni,
Kita ada phosphor bronze, leaded tin bronze, kemudian ada aluminium bronze, ya, silicon bronze, copper nickel, ya, nickel silver, ya. Lepas tu kita ada modified copper. Okey. Jadi kita tengok alloy copper tadi, yang mula-mula sekali ialah unalloyed copper. Bermaksud copper tulen, 100% copper. Ya. Copper tulen 100% copper ni ada kegunaan dia juga, ya. Iaitu sebagai contoh, kita ada yang jenis electrolytic tough pitch copper. Ya, ini adalah 100% copper, ya. Ni yang paling murah, least expensive, used to produce wire, rod dan juga strip. Ya, dalam dia ada 0.04% oksigen, ya, ada sikit oksigen lah dalam dia, ya. Dia ada lubang-lubang, ya, yang menyebabkan ada oksigen kat dalam dia, ya. Kalau kita tak nak ada oksigen, kita ada yang ni, oksigen free high conductive copper, ya, C10200, ya. Jadi yang ni unalloyed copper. Sebab apa kita gunakan dia? Sebab dia pengalih elektrik yang bagus, ya, berbanding dengan alloy dia, ya. Next kita ada copper zinc, ya. Copper zinc ataupun nama dia adalah brass, ya. Kita campurkan zinc ke dalam cuprum sehinggalah 35% zinc kita masukkan dalam dia, ya. Contoh dia adalah cartridge brass. Cartridge brass ni adalah 70% cuprum, 30% zinc, ya. Kemudian kita ada Manz brass, iaitu 60% cuprum, 40% zinc. Okey. Dan zinc ni sebenarnya memang kita akan masukkan ke dalam copper, ya. Mesti ada, ya, daripada 0.5 hingga 3% tu kita masukkan, ya, sebab dia boleh increase machinability. Okey. Jadi Manz metal ni, ya, kita ada 60% cuprum, 40% zinc, ya, dia mempunyai sifat high strength dan excellent hot working properties, ya. Digunakan untuk buat kapal, ya. Sheets for sheeting, ya. Body kapal itulah, ya. Condenser heads, ya. Perforated metals, ya. Perforated metals ni adalah dia macam jaring lah, dia macam jaring. Itu kita panggil perforated metals, ya. Architectural works, ya, dia kadang-kadang Manz metal ni dia bukan digunakan disebabkan oleh dia punya strength, tapi disebabkan oleh warna dia cantik, ya. Dia warna oranye, ya, warna oranye, ya, dia berkilat. Jadi dalam architectural work dia digunakan, ya, dalam decorative panel, ya, sebagai hiasan, ya. Dan digunakan untuk valve stem, ya, brazing rods, condenser tubes, ya, Manz metal ni. Jadi contoh macam universiti kat New York ni, dia punya permukaan luar tu dia letak Manz metal, ya. Ini yang warna coklat-coklat ni, ini Manz metal lah, ya. Dia sebagai decoration. Okey. Jadi itu adalah brass, ya. Brass. Kemudian kita ada bronze, ya, bronze. Okey. Bronze ni kita tambahkan tin, ya, timah, ya, ataupun stannum kepada copper, ya. Dia kita panggil dia sebagai bronze, ya. Kita tambahkan 1 hingga 10%, ya. Dan jadi dia akan bersifat stronger, less corrosive, ya. Dia lebih kuat tapi kurang tahan corrosion berbanding dengan brass. Ini salah ni, ya, brass. Berbanding dengan brass. Cuprum campurkan dengan zinc dia jadi brass, cuprum campurkan dengan tin dia jadi bronze. Okey, jadi dia lebih kuat daripada brass tadi tapi tak tahan corrosion berbanding dengan brass, ya.
Kalau kita tambah sehingga 16% stannum, 16% tin tadi, ya, kita boleh gunakan dia sebagai bearings. Ya. Right? Jadi bronze kita tambah tin ataupun stannum. Tin ni apa? Tin ni adalah timah lah, ya. Tin ni timah. Ya, timah dalam bahasa Melayu lah, ya. Dia adalah stannum, ya, SN, ya. Stannum. Okey. Okay, kemudian kita ada copper beryllium alloy, ya, iaitu kita tambah 0.6 hingga 2% beryllium, dan juga ada kobalt 0.2 hingga 2.5% kobalt, ya. Jadi dia akan jadi kuat sehingga 1463 megapascal, ya. Excellent corrosion resistant, excellent fatigue properties, digunakan untuk buat spring, diaphragm dan juga valves. Alright. Jadi ada banyak lagi lah, ya, alloy copper ni. Tadi kita ada electronic tough pitch, kemudian kita ada beryllium copper, cartridge bus, kemudian kita ada phosphor bronze, ya, copper nickel ni kita tambah 30% nickel, ya, digunakan untuk membuat condenser heat exchanger, ya. Kemudian kita ada leaded yellow brass, ya, yang ni brass kita tambah plumbum, ya. Jadi digunakan untuk furniture hardware, radiator fittings, ya. Bronze, ya, yang seperti yang kita belajar tadi, digunakan untuk buat bearings, bushings, ya. Aluminium bronze pun dibuat untuk menghasilkan bearings, ya. Alright, boleh? Okay, boleh kita teruskan kepada alloy yang seterusnya. Seterusnya kita ada magnesium, ya. Okey, magnesium ni yang seperti yang saya sebut tadi, dia adalah metal yang paling ringan. Dia metal yang paling ringan. Dia ada low density, ya. Cuma dia high cost, mahal berbanding dengan aluminium dengan copper tadi. Low castability, ya, susah untuk kita lakukan proses casting. Low strength, ya, poor creep, poor fatigue, poor wear resistance. Banyak yang lemah lah dia ni. Kelebihan dia ringan dia, low density dia. Kelebihan dia ringan saja, ya. Jadi dia ada dua jenis sama macam tadi, dia jenis round dan juga jenis cast, ya. Dia punya designation dia pakai 2 capital letters, ya, di mana first 2 letter ada dia punya major elements, ya. Kemudian dia punya weight percent, mana dia tadi? Okey. Dan actually magnesium ni dia limited, ya, limited dalam bentuk cold working. Kita lakukan dia dalam hot working. Dia kena dalam panas, ya. Ya. Kita tambah aluminium dan zinc untuk increase the strength, ya. Kita tambah cerium, ya, supaya dia jadi lebih rigid, ya. Tensile strength dia rendah, ya, sampai 310 megapascal saja. Elongation dia pun rendah, ya. Okey, jadi tapi dia adalah juga kegunaan dia. Contoh dia sebagai transmission housing, ya, macam dalam Rajah tu, ya, engine jugalah ni, ya. Roof system untuk kereta apa ni? Strosek, ya. Roof system, ya, sebab dia ringan, ya. Jadi bolehlah guna untuk automobil. Okay, inner door macam tu, ya, Mercedes tu, ya, Mercedes, ya. Body, wheel, ya, sport rim ni, dia ada jenis magnesium, ya. Siapa yang biasa pergi kedai tayar boleh tengok sport rim kat situ, ya, ada yang dibuat daripada magnesium, ya. Okey, boleh? Next kita ada titanium, ya. Titanium alloy sifat dia adalah low density and high strength, ya, dan dia punya strength to weight ratio dia paling tinggi sekali, ya, daripada banyak-banyak alloy tadi, ya. Dia adalah expensive, jadi banyak digunakan dalam aircraft, kapal terbang, ya. Sifat dia adalah superior corrosion resistant, ya, sangat tahan corrosion, ya. Cuma untuk menghasilkan dia ada special teknik, ya. Sebab tu dia mahal. Okey. Tensile strength dia sampai 862 megapascal. Okey.
Jadi dia ada outstanding corrosion resistant, ya, low elastic modulus, ya. Dia tak baguslah tu low elastic modulus, tapi highly biocompatible. Ini kelebihan titanium. Boleh digunakan dalam badan manusia. Ya. Dan kita ada juga gunakan pure titanium. Ya, titanium yang pure pun ada kegunaan dia, ya, untuk low strength application. Kemudian kita ada jenis yang ni, sifat dia poor wear resistance, dia tak tahan haus, dan dia ada notch sensitivity. Notch sensitivity ni apa dia? Dia kalau ada notch ni macam retak lah, ya. Bila ada retak sikit kat permukaan dia, dia tak tahan. Ya, itu adalah notch sensitivity. Okay. Ini adalah jenis-jenis alloy aluminium, ya. Kita ada yang jenis pure titanium. Pure titanium ni sampai 99.1% titanium, ya, digunakan dalam jet engine, ya. Jet engine punya shrouds, ya, shrouds ni permukaan luar dia lah, ya. Cases, airframe skin dalam jet engine, ya. Kemudian alloy titanium jenis alpha, ya, ini dia punya komposisi dia, ya. Ini komposisi bagi titanium, ya. Kebanyakannya pakai dalam jet engine, ya, dalam gas turbine engine, dalam jet engine, ya. Dalam implant ni adalah jenis yang ni, ya. TI6AL4V, ya. Dia ada 6% aluminium, 4% vanadium. Okey, untuk implant, ya. Kemudian kita ada untuk rocket engine, ya. Right? Dia ada buat untuk jam, ya. Jam dia punya case ni pun dia pakai untuk titanium, ya. Sebab dia kuat. Dia kuat ni bermaksud dia susah nak cala lah. Ya, susah nak cala. Ya, jenis ni brand Bertucci ni. Ya, ni brand IWC. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Ya. Oh, pernah ya, bagus. Baru tengok. Kalau IWC ni kalau tengok, kalau korang jalan-jalan kat KLCC, dah lama tak jalan kat KLCC kan? Ya. Kan ada kedai jam mahal kat situ. Pernah lalu tak? Pernah. Dia kat tepi eskalator je tu, kedai jam mahal tu. Kita boleh tengok dari luar je. Nak masuk tu dia ada guard dia tu jaga. Orang kaya je boleh masuk. Bolehlah intai ke tu jam IWC, harga dia berapa. Yang IWC ni RM50,000 harga dia. Kalau korang Google kat internet. Mahal ni. Tapi dia punya case dia ni. Ni case dia ni aluminium ni. Aluminium. Cantik ni kalau dapat satu. Hui, best. Bertucci ni murah je. Bertucci ni dah RM500, RM700 dapat lah. Bolehlah juga korang beli. Murah ya, Doktor? Boleh lah. Kan saya RM50. Boleh beli 10. Alright. Okay, jadi itu adalah titanium, ya. Next kita nak tengok nickel alloy, ya. Nickel alloy ni, nickel, titanium tu, magnesium tu kategori logam mahal lah, ya. Jadi nickel alloy ni expensive, good corrosion resistance, high formability, ya. Jadi nickel ni kita ada jenis commercial nickel, ya, dan juga Monel, ya. Nama alloy dia Monel, ya. Sifat dia good weldability, electrical conductivity dan juga corrosion resistance, ya. Monel ni adalah nickel kita tambahkan cuprum 32%, ya. Kemudian kita ada nickel yang super alloy, nickel based super alloy untuk gas turbine, ya. Dia ada creep resistant dan juga oxidizing resistance, di mana dalam ni dia ada nickel, chromium, cobalt, aluminium dan juga titanium. Right? Itu nickel super alloy. Okay. Nickel cuprum alloy, ya. Itu Monel tadilah, ya. Monel, ya. Ya, yang ni dia ada excellent in resisting corrosion in sea water, ya.
dan juga boleh handle asid sulfurik, asid hidroklorik, ya, hydro HF ni. Ini semua ni sangat berkakisan, corrosion dia tinggi, ya. Jadi kita boleh gunakan Monel ni untuk sebagai dia punya bekas, ya. Jadi kita digunakan dalam marine engineering, chemical and petrochemical processing, ya, sebab dia proses chemical ni dalam dia punya valve, pump, shaft, fitting, seal exchanges, ya. Contohnya Monel 400 ni dia ada 66% nikel, 30% cuprum, 1 hingga 3%, 1 Fe hingga 3% aluminium. Okey. Kemudian kita ada nikel chromium ataupun nikel chromium Fe alloy, ya. Yang ni nama dia lah Inconel, ya. Inconel Incolloy, ya. Yang ni itulah sifat-sifat dia, bagus menahan corrosion dalam chloride containing environment, ya, dalam air laut lah, ya. Jadi sesuai untuk marine engineering, ya. Okay, kemudian kita ada nickel molybdenum, nickel chromium molybdenum alloy, ya. Nama komersial dia Hastelloy, ya. Hastelloy, dan ini adalah dia punya kegunaan dia, ya. Kita campurkan dalam stainless steel, ya. Kita campurkan dalam stainless steel, ya. Dalam untuk menghasilkan super alloy, plating dan juga yang lain-lain. Okey, inilah nama-nama lain bagi nikel alloy. Kita ada Astroloy, Hastelloy, ya, Inconel, ya, Udimet, Waspaloy, ya, dan ini dia kegunaan-kegunaan dia. Okey, kita nak teruskan ke kita nak sambung minggu depan? Ada berapa lagi? Sambung next week. Oh, banyak lagi ni, ya. Kita Betul sampai juga tu, 30 Nafisah. slide. Ada lagi 20 slide. Okey, kita sambung minggu depan, Okey. Boleh. Okey, jadi kita sambung minggu depan pada waktu yang sama. Alright? Betul, mau slide. Alright. Ya. Slide. Oh, belum slide ya. Sekejap saya stop recording. Bukan scan. Ni slide ni nanti nak. Oh, nanti dah habis nanti saya bagi slide. Alright. Apa saya tak boleh nak stop recording ni? Hayuk. Dia tak nak stop. Stop. Tak boleh stop. Cuba shutdown. Dia dah hang, ya. Dia dah hang. Lama Apa sangat tak? kot ni. Oh, ni ha.